Okay, shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini sekali lagi kita dapat bertemu di dalam kebaktian pribadi yang saya lakukan setiap hari. Tapi ini hari adalah hari yang ke-21 kalau saya tersilap, dan pembacaan ini akan saya teruskan dengan tajuk yang sama, yaitu pada bab yang ke-13 bertajuk Bergirang di dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan buku yang saya biasa bacakan, yaitu Jalan Menuju Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa sepanjang tidur istirahatkan malam tadi, dan pada pagi ini kami bangun dan kami diberikan kesempatan lagi untuk membuat pembacaan dalam buku Jalan Menuju Yesus. Bila berkati pelajaran yang akan saya baca, semua itu akan menjadi satu kekuatan dalam keimanan saya. Terima kasih kerana Bapak sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, saya teruskan pembacaan pada muka surat 122. Oke, percayalah kepada Tuhan, setiap hari mempunyai kekhawatiran dan tanggungan. Bila kita bertemu dengan sahabat kita sedia berbicara tentang kesusahan kita. Kita berbual dan bimbang kerana kita takut masa-masa yang genting akan tiba. Jadi orang berfikir bahawa kita tidak mempunyai penebus yang penuh belas kasihan dan kasih menanti untuk mendengar doa kita. Kita tidak berkata bahawa dia boleh menolong pada bila-bila masa yang diperlukan. Ada orang yang sentiasa takut dan memikirkan ketakutan yang belum terjadi. Setiap hari kasih Tuhan mendampingi mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat berkat-berkat-Nya. Fikiran mereka dipenuhi dengan perasaan takutkan sesuatu yang mungkin akan tiba. Mereka susah hati mengenai kesulitan yang sungguhnya tetapi kecil. Kebimbangan menghalang mereka untuk bersyukur atas banyak perkara. Masa genting seharusnya membawa mereka kembali kepada Tuhan. Seharusnya membawa mereka kembali kepada Tuhan sebagai pembantu mereka. Sebaliknya, mereka membiarkan masa yang muram menjauhkan mereka daripadanya. Perlukah kita meragukan Tuhan? Perlukah kita percaya kepadanya? Yesus ialah sahabat kita. Seluruh syurga tertarik dengan apa yang akan terjadi kepada kita. Kita tidak perlu biarkan kesulitan harian kita menyebabkan kita takut. Jika kita berbuat demikian, kita selalu mempunyai sesuatu yang menyebabkan kita tidak gembira. Kebimbangan tidak membantu kita untuk menanggung segala pencobaan. Boleh jadi kita bimbang tentang perniagaan kita. Masa akan datang nampaknya bertambah gelap. Kita merasa takut apa yang ada pada kita akan hilang. Kita tidak perlu berputus asa. Biarlah dengan kegirangannya kita letakkan beban diri kita kepada Tuhan. Kita boleh meminta Tuhan agar menunjukkan jalan bagaimana menjalani perniagaan dan berdoa agar tidak akan bersedih kerana kehilangannya. Kita mesti lakukan sesuatu yang akan kita boleh sehingga akhirnya menjadi hasil yang terbaik. Yesus telah berjanji membantu, tetapi Dia mengharapkan kita melakukan setakat yang boleh. Apabila kita lakukan setakat mana yang boleh, dengan bantuan Tuhan, kita terima hasilnya dengan gembira. Tuhan tidak mahu orang-orangnya dibebani dengan kemasyuran. Tuhan kita tidak mahu memberitahu kita sesuatu yang tidak benar. Dia tidak katakan kepada kita, jangan takut, tidak ada sebarang bahaya pada lorongmu.
Dia tahu terdapat bahaya dan masa yang genting. Dia beritahukan kepada kita demikian. Dia tidak bercadang untuk mengambil orang-orangnya keluar daripada dunia yang berdosa dan jahat ini. Dia tunjukkan kepada mereka kepada suatu tempat di mana tidak pernah ada kegagalan dan selamat. Doa Yesus kepada murid-muridnya ialah, aku tidak meminta supaya mereka keluarkan daripada dunia, tetapi aku minta supaya engkau peliharakan mereka daripada si jahat itu. Yahya 17 ayat 15. Yesus berkata, dunia akan membuat kamu menderita, tetapi beranikanlah dirimu, sebab aku telah mengalahkan dunia ini. Yahya 16 ayat 33. Dalam khotbahnya di atas gunung, Kristus mengajar murid-muridnya pelajaran-pelajaran yang bernilai. Dia perlihatkan kepada mereka betapa perlunya kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Semua pelajaran tersebut membantu anak-anak Tuhan. Pelajaran-pelajaran itu datang kepada kita untuk memberi bantuan dan penghiburan. Juru Selamat berkata tentang burung-burung di udara. Dia katakan bahawa burung-burung bernyanyi lagu-lagu pujian tanpa bebas berfikir. Mereka tidak menyemai ataupun menuai atau mengumpulkan hasilnya di dalam jelapang. Tetapi Bapanya yang di syurga peliharakan mereka. Juru Selamat bertanya, bukankah kamu jauh lebih berharga daripada gunung-gunung? Matius 6 ayat 26. Bapa yang Maha Besar menadahkan tangannya dan memberikan kepada keperluan ciptaannya. Burung-burung di udara selalu di dalam fikiran kita, menemunya dan percaya kita akan cukup kuat menghadapi apapun yang akan tiba. Suatu hari pintu syurga akan terbuka menyambut kedatangan anak-anak Tuhan. Daripada bibir Raja yang mulia dan tercurah berkat seperti kekayaan dan muzik. Hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, marilah dan nikmatilah kebahagiaan pemerintahnya yang telah disediakan bagi kamu semenjak dunia ini dijadikan. Matius 25 ayat 34. Para tebusan akan disambut di dalam rumah yang disediakan oleh Yesus bagi mereka, di mana tidak ada orang-orang yang jahat. Sahabat-sahabat mereka adalah mereka yang mengalahkan Satan melalui anugerah Tuhan dan telah membentuk sifat yang sempurna. Setiap keinginan untuk berdosa telah dihapuskan oleh darah Kristus. Para tebusan akan bercahaya dengan kemuliaan Kristus yang lebih terang daripada matahari. Lebih-lebih lagi mengenai keindahan sifatnya yang menyinari mereka. Mereka akan berdiri tanpa kesalahan di hadapan Tuhan serta menikmati berkat-Nya bersama dengan para malaikat. Rumah syurga yang indah siap sedia bagi para tebusannya. Bolehkah seorang beruntung apa-apa jika dia memiliki segenap dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26. Barangkali seorang miskin sekarang ini, namun dia akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari apa yang dunia boleh berikan. Orang yang ditebus oleh Yesus akan menjadi bersih daripada dosa dan ditentukan untuk melayani Tuhan adalah besar nilainya. Terdapat kesukaan di syurga
di hadapan Tuhan untuk setiap orang yang diselamatkan. Kesukaan inilah yang akan menyebabkan para malaikat syurga menyanyikan lagu-lagu suci, menandakan kemenangan. Wow, habis sudah. Okey, terima kasih atas bacaan yang sudah saya habiskan dalam satu buku ini, Jalan Menuju Yesus, bab yang terakhir dan bacaan yang terakhir pada muka surat yang ke-126. Sungguh mengangkat jiwa kita. Bagi saya yang sedang, saya nampak sini ada satu bacaan yang saya bacakan, boleh jadi kita bimbang tentang perniagaan kita. Okey, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa sekali lagi atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk meneruskan mengakhiri bacaan di dalam buku Jalan Menuju Yesus. Dan pelajaran terakhir ini juga akan memberi impact yang baik kepada kehidupan saya. Biarlah berkati pelajaran ini untuk menjadikan panduan kepada saya dan juga kepada mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.